Oh ya kan. Kami baca komen. Baca komen tidak phone saya. Beri pinjam phone. Ini handphone. Oh sudah. Oke. Kasih up dulu. Siap dulu ya guys. Saya mau tengok TikTok di Beri. Nampak okey lah. Ini kan tu semua tu. Oh iya, macam mana saya mau tengok juga kan dekat phone kau pula semua benda tu. Apalah kita boleh ada kan. Kita boleh share phone saja kan? Dari sini. Okay. Tap dulu. Tap screen guys. Okay, sana. Cing. Aduh. Okay guys, selamat petang. Saya masih ramai dah menonton live Ya, kita. ada 1.200 sekarang ini mata memandang. 1.200. Up sikit lagi kita warm up dulu. Yes, petang-petang ini sedia duduk kamu rehat-rehat. Sebelum tu sudah makan Apa? ya? Saya makan petang belum. Petang belum. Saya satu hari 1 kali aja makan kan. Oh, iya. Jaga kesehatan, kurangkan gula. Betul, kita mau jaga kita punya kesehatan kan. Betul. Di masa yang sama yang sekarang ini kami sedang bersiaran langsung Ya. di majelis daerah Putatan. Yang sedang langsung dilihat di belakang kita ini adalah sekarang daftar padu. Oh, ramai sudah ini. Oke, hai guys. Sekarang ini kami berada di selamat petang dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Nuzul dan kawan saya hari ini. Nizwan untuk TikTok edisi 2024. Sekarang ini kami bersiaran langsung di Majelis Daerah Putatan di sini. Seperti biasa untuk minggu ini, bulan ini sehinggalah 31 Mac 2024 kami akan sentiasa membawakan topik sistem pangkalan data utama ataupun padu yang sekarang ini di bawah kendalian Dozem, Maput dan juga Menteri Ekonomi untuk memastikan lebih ramai lagi masyarakat di seluruh Malaysia terutamanya di Sabah ini mendaftar untuk sistem padu ini. Dan hari ini kami berada di Majlis Daerah Putatan di mana salah satu kaunter fizikal untuk padu yang dikelola oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun Dozem Malaysia. Di sini setiap hari ada lokasi-lokasi tertentu untuk kamu mendaftar padu. Di setiap daerah ada lokasi melibatkan Pusat Ekonomi Digital PEDI dan juga di majlis-majlis daerah seperti ini. Untuk makluman-makluman lanjut berkenaan di mana itu kaunter fizikal padu, di mana PEDI, kamu boleh search saja di Google ataupun di Facebook, type saja PEDI Ranau, PEDI Tuaran ataupun pejabat daerah. Di situ ada semua kaunter-kaunter padu ataupun kamu search saja di Facebook Dozem Sabah. Ditanya ni ada program apa tu di sana? Sistem padu itu apa? Baiklah. Sekarang ini kami berada di salah satu kaunter fizikal padu untuk sistem pangkalan data utama sebab sekarang ini kerajaan mahu lebih ramai lagi masyarakat di seluruh Malaysia untuk mendaftar padu. Di Sabah kita ada 88,000 yang sedang mendaftar padu, yang telah mendaftar dan kemas kini. Sekarang ini kalau kamu tengok di belakang kami, masyarakat setempat sedang mendaftar sistem padu dibantu oleh kaki tangan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun Dozem Sabah. Padu ini yang tanya tadi di Asdiana. Padu ini satu sistem yang nanti kamu isi maklumat kamu, siapa ketua isi rumah, siapa ahli isi rumah, kerana sistem ini akan membantu untuk menyelaraskan apa bantuan-bantuan, subsidi, insentif yang kerajaan akan salurkan kepada setiap individu, termasuklah ibu tunggal, ketua isi rumah, anak OKU ataupun anak yatim. Semua bantuan-bantuan untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan akan dapat diakses ataupun dapat dibagi-bagikan melalui sistem padu ini. Jadi untuk pendaftaran boleh website secara online kan Wan di www.padu.gov.my. Begitu adik sah. Okey, sekarang kita beralih kepada kita mau tengok dulu dia orang di sini. Kita jalan dulu Ya. Untuk sistem padu di sini. Di sini. Ini kehadiran pula. Nanti kalau kamu pergi di kaunter-kaunter padu kan orang ada sistem kehadiran beginilah untuk kasih tahu siapa saja yang datang. Okey. Kasih tunjuk dulu. Okey. Mari kita tengok sekarang adalah proses untuk pengesahan untuk sistem padu ni.
Oke, mungkin kita akan dekatkan macam mana? Nampak tuh, begitulah pengesahan dia. Boleh. Oke, kebiasaannya untuk penonton kami sekarang ini, kebiasaannya masalah sistem padu ini, satu adalah lokasi yang mempunyai capaian internet yang sangat rendah ataupun line internet dia tidak bagus. Jadi cara kerajaan membantu melalui DOZEM adalah kami buka nih kantor-kantor pedi ataupun kantor-kantor padu nih di setiap daerah-daerah. Jadi di situ ada kaki tangan yang seperti di belakang, ada kaki tangan daripada Jabatan Perangkaan DOZEM. Siapa apa tuh? Antar surat tidak boleh saya tahu. Kejap. Kejap, boleh tanya. Mana tadi pegawai ya? Kakak no, di dalam itu tanya. Coba tanya. Ini kita boleh highlight sudah kan di mana lokasi-lokasi. Boleh. Jadi siapa yang kasih tengok sekarang secara ini? Fizikal kan? Yes. Sebenarnya banyak kantor-kantor fizikal sekarang ini seperti di senarai yang saya pegang ini. Senarai ini kami kongsikan juga di Jabatan Penerangan Sabah. Ya, ada media sosial kami punya Facebook. Semua senarai kaunter padu yang beroperasi 15 sampailah 19 Januari 2024. Jadi ada di daerah Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, ada di Papar, ada di Ranau, di Beaufort, Membakut, Sipitang, Sandakan, Tawau, Keningau, Latatu dan Kota Marudu. Sudah pastinya ramai yang tanya-tanya di mana tuh lokasi secara fisikal tu kan. Okey, salah satunya sekarang kita berada di Kota Kinabalu di Pejabat DOZEM Negeri dan juga di Blok B Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, UTC Kota Kinabalu dan juga ruang legar Sebeh Putatan. Bermula pada jam 8 pagi sehinggalah jam 5 petang. Begitu juga kalau kamu mau tengok seterusnya update secara jadual lokasi ini, kamu boleh pergi pergi Facebook Jabatan Penerangan. Kami ada baru saja post tu. Jadi kamu boleh tengok secara detail tu. Sebab kita ada dari Kota Kinabalu, ada Penampang, Tuaran, Ranau, Beaufort, Membakut, Sipitang, Sandakan, Tawau. Kalau kita lihat di daerah Keningau, sudah pastinya ada di Pejabat Operasi Keningau, Pejabat Daerah Keningau dan juga Kampung Rizab Lembaga Apin Keningau. Dilihat Datuk boleh saya kongsikan? Boleh. Tadi di Tawau sudah disebut? Belum, kita secara random dulu. Secara random. Kalau di Tawau, ada di Pejabat Operasi Tawau, Pasar Tanjung Tawau, PEDI PPR Sri Balung, JT Balimbangan Pulau Bumbung Sempurna, ada di PEDI PPR Sri Apas dan Dewan SK Balimbang Pulau Bumbung Sempurna. Semua maklumat ni kami dah boleh kasih sebut semua lah, banyak panjang juga kan. Jadi semua tempat-tempat ni untuk PEDI secara fizikal padu secara fizikal ada di kami punya Facebook Jabatan Penerangan Sabah dan ada di Tuaran mana lokasinya? Di Kampung Tembalang Tuaran. Okey. Pada 17 hari bulan Januari hari ini pula sampai jam 5 petang ni. Jadi sempat lagi di Tuaran. Itu secara fisikal. Kita sebenarnya boleh buat secara online pun daftar ni. Kita tekan saja gitu www.gov.my itu. Kamu nampak sudah daftar terus saja. Okey, yang ini ada yang tanya, selamat petang, kalau mau register online macam mana? Bantuan Bantuan padu ni untuk semua golongan kah? Okey, untuk makluman kamu, bantuan yang akan disalurkan di dalam sistem pangkalan data utama atau padu ini adalah untuk semua golongan yang berusia 18 tahun ke atas dan juga 18 tahun ke bawah. Kerana kalau ikutkan tahun-tahun yang lalu, banyak bantuan yang diberikan oleh kerajaan mengikut golongan tertentu, golongan yang bersasar. Tetapi untuk tahun ini, kerajaan model lebih sistematik. Maksudnya secara otomatik, kamu punya keluarga, kalau ada kemalangan, kalau tidak lagi bekerja seperti dulu kan. Jadi maklumat-maklumat yang terkini semasa itulah akan menentukan apa bantuan yang kamu dapat. Macam STR dan sebagainya lah bantuan ketua isi rumah itu. Padu ni yang ketua isi rumah aja? Padu ni yang ketua isi rumah aja kak? Bukan. Dalam sistem padu, kalau kamu isi, ini mesti kakak ini belum isi kan. Jadi untuk dalam sistem padu, dia ada untuk tiga. Satu individu, satu ketua isi rumah dan ahli isi rumah. Maksudnya individu siapa yang tidak tinggal dengan dia punya ibu dan ayah, beliau-beliau, tinggal satu orang saja. Contoh saya tinggal satu orang, saya bekerja jauh, jadi saya isi untuk saya satu orang. Kalau untuk contoh suami dia, ada istri, ada anak 4, jadi dia ketua isi rumah, dia isi.
istri dia pula kalau dia berumur 18 tahun ke atas, dia perlu isi juga tuh sebagai individu, sebagai seorang istri ataupun ahli isi rumah. Kalau dia ada anak, anak itu diletak di bawah dia punya bapa. Yes, Kalau anak yatim pun ada, kalau anak angkat pun satu kali masuk di situ. Oke. Oh dipapar di pejabat UPPM Pantai Manis semalam dan hari ini jam 8 pagi sampai 5 petang. So tapi itu jangan risau sebenarnya. Kita boleh buat secara online. Okay? Itu kita akan buat developer akan buat secara fizikal. Mereka akan buat konten-konten di setiap tempat lah. Jadi kita boleh daftar secara online tu Padu. Betul kan? Okey. Di Kota Marudu ada, Kota Marudu kasih baca, di Kota Marudu ada 3 tempat. Pejabat Operasi Kota Marudu, Pedi Kampung Tandek Kota Marudu dan Survey EG Mall. Di survey ni 20 sampai 21 kasih ingat tak. Lepas tu di Kampung Tandek 17 sampai 18 dan pejabat operasi Kota Marudu 15 sampai 19. Untuk makluman juga semua senarai yang kami pegang sekarang ini di pejabat PD ataupun kaunter fizikal padu ada di Facebook Jabatan Penerangan Sabah. Kamu search saja Facebook Jabatan Penerangan Sabah. Kami ada share ni data lah. Tapi jangan risau kalau kamu datang diorang tutup sudah. Ada kaki tangan di sana, boleh kasih tahu bila lagi program seterusnya di sana. Sebabkan kalau ada pejabat daerah, diorang akan bantu kamu isi sebab ada juga komputer diorang kan. Jadi sama-sama setiap agensi ini ada kerjasama dia. Di apa? Beluran. Saya mau cek dulu. Setakat ni belum ada. Mungkin kita akan update selepas ni kan? Okey, belum ada di Kudat. Keningau ada di Pejabat Operasi Keningau, Pejabat Daerah Keningau dan juga Kampung Rizab Lembaga Apin Keningau. Bermula jam 8 pagi hingga jam 5 petang, bermula 15 hingga 19 Januari. Tapi bagi tempat Kampung Rizab Lembaga Apin Keningau bermula 20 Januari ini sama juga masa dia 8 pagi sehingga jam 5 petang. Okey. Kudat belum lagi update dia. Belum ada lagi Jadi update. untuk Putatan. Oh, Putatan. Di sini Oh, di Pejabat Putatan. Manis Daerah Putatan. Di Putatan di sini pula. Di sini. Ada. Kota Marudu di Pejabat Operasi Kota Marudu, PD Kampung Tandek Kota Marudu dan juga Survey EG Mall. Bermula pada jam 8 pagi sehingga 5 petang. Manakala di Survey EG Mall 20 hingga 21. Jadi ujung minggu ni kan 20 hingga 21 ni. Jadi kamu boleh pergi datang ramai-ramai untuk daftar ni padu. Yang penting kita bawa kawan-kawan kita, Dia tanya, kita daftar. Tuaran ada tak? Kejap pak, tuaran di PD Kampung Tambalang hari ini last sampai jam 5 petang. Tetapi jangan risau untuk yang tiada lagi kaunter dia. Contoh di tuaran tidak, tapi di PD tu kalau kamu pergi di PD tuaran sentiasa terbuka untuk kamu tanya macam mana tu daftar padu. Walaupun tiada kaki tangan dozem atau pejabat perangkaan, orang di PD akan bantu kamu lah. Sekarang ni agak bising kan di belakang sebab orang semua excited untuk mengisi. Apa jaminan akta keselamatan? Yes, jaminan akta keselamatan. Yang ini untuk makluman semua, padu ataupun sistem pangkalan data utama ini telah dibangunkan secara in-house. Maksudnya kerajaan kaki tangan awam, kerajaan Malaysia sendiri yang bangunkan ini sistem dengan kerjasama dengan Kementerian Ekonomi dengan MCMC. Jadi semua kandungan dia adalah selamat, dipantau dan dijamin oleh Kerajaan Persekutuan ataupun kerajaan Malaysia kita. Yang pasti salah satu cara untuk memastikan kamu punya maklumat adalah selamat. Sebab itu kerajaan menggalakkan kamu mendaftar secara online di www.padu.gov.my. Sebab apa? Nanti ada satu bahagian yang last sekali di belakang. Dia minta kamu isi kamu punya IC, ambil gambar dengan selfie kamu punya muka sendiri. Jadi kalau kau suruh tu orang buat, jadi orang lain yang di luar kamu nak kenal, diorang tahulah maklumat kamu, kecuali di PD ataupun di kaunter-kaunter fizikal di setiap daerah lah di bawah dozem. Jadi itu yang memastikan keselamatan kamu punya maklumat. Jangan kamu sesuka hati bagi kamu punya IC, kamu punya sijil kelahiran dengan orang-orang yang kamu tidak kenal, kecuali yang bertugas di kaunter fizikal ataupun di setiap pusat ekonomi digital ataupun PD daerah. Kalau bercakap mengenai keselamatan, semua pasti ada risikonya. Tetapi yang ini sudah dijamin oleh kerajaan Malaysia melalui dengan Kementerian Ekonomi kita sendiri, orang kita sendiri daripada kaki tangan awam, supaya maklumat kita terjamin, tidak campur tangan daripada NGO ataupun
syarikat swasta lah ya dari luar untuk bangunkan di sistem padu. Tapi bagian isi rumah tu tetap kuning lagi. Saya dah letak isi rumah sana. Okey, masalah dia kalau yang masih kuning itu, yang isi rumah itu, ahli isi rumah, disebabkan ketua isi rumah kamu tidak isi kamu punya nama. Betul. Contohnya kan ketua isi rumah si Amin, isteri dia Wafa, anak dia Azmin. Kadang-kadang dia ketua isi rumah, dia isi dia ketua isi rumah, tetapi si isteri dia, si anak dia belum kasih isi dalam dia punya tanggungan itu. Jadi siapa yang ahli isi rumah, kemungkinan kamu punya segmen itu masih kuning sebab tidak boleh daftar. Tujuan padu ini adalah Untuk memastikan bantuan kerajaan betul-betul sampai kepada yang betul. Bahkan ya betul. Sebab nanti untuk tahun ini dan tahun yang kedepannya dengan pembentukan subsidi yang baru ini, subsidi, insentif, bantuan semua akan diberikan secara bersasar dan tepat. Maksudnya tidak lagi yang bantuan bertindih, ada 2 bantuan. Lepas itu ada yang OKU tidak dapat bantuan tapi dia dapat bantuan yang tidak sepatutnya dia dapat. Begitu. Jadi inilah cara yang tercepat supaya masyarakat kita dapat bantuan secara bersasar dan tidak lagi diorang menunggu-nunggu apa lagi bantuan diorang dapat terima setiap tahun. Jadi sekarang ini kami berada di kategori tanggungan ni dari umur berapa? Yes, kategori tanggungan ni dari umur 18 tahun ke bawah. Maksud dia anak dia lah yang 18 tahun ke bawah yang tidak perlu isi. Tetapi kalau yang 18 tahun, 20 tahun yang masih tinggal dengan kamu, yang tiada kerja, yang kamu tanggung, jadi kau perlu isi nama diorang di dalam sistem itu. Kalau kamu tidak lagi tanggung orang, contoh kan kamu tidak lagi tanggung dia, kamu punya anak yang umur 18 tahun tu, dia kerja sudah. Jadi dia sebagai ketua isi rumah. Dia yang ketua isi rumah dia sendiri. Sebab dia tidak ditanggung dan dia tidak menanggung kamu. Begitu. Ya. Sebelum tu, kamu jangan lupa daftar kita di padu ni sehingga 31 Mac ni. Yang penting kamu kemas kini, kamu daftar dulu, bawa family kamu, bawa kawan-kawan untuk daftar ni. Untuk maklumat lanjut, kamu boleh layari laman web www.padu.gov.my. Di sini kamu akan nampak, kalau kamu lihat di sini kan, di sini ada bagi tahu macam mana cara daftar. Sini yang tekan klik lihat video ni, kamu akan nampak situ bagaimana untuk daftar. Semak profil pun kamu akan di sini ada sudah disediakan macam mana untuk kamu mau daftar, kemas kini dan juga maklum balas. Dan di sini juga kamu akan mendapat jawapan kamu yang tertanya-tanya. Di sini kamu lihat pengenalan dia, apa itu padu, objektif ni padu, matlamat ni padu, dan juga kamu akan nampak di sini langkah-langkah mudah lah untuk daftar padu. Jadi saya rasa di sini nampak di sini jelas. Jadi kamu boleh layari laman web padu ni. Jadi jangan tunggu lagi sampai 31 Mac ni, cepat kita daftar, bawa ramai-ramai family kita untuk daftar di padu. Okey, ada soalan di sini. Dia bilang Pierre Sinclair, dia bilang tidak dapat buat pengesahan identity. Yes, itu adalah major problem sekarang ini. Saya boleh ramai masalah yang sama EKYC. Yang ambil gambar tu kan kamu punya handphone dia bilang not compatible kan. Jadi itu hanya boleh dibuat di kaunter padu ataupun di kaunter PD, pusat ekonomi digital. Itulah sebabnya sekarang ini sistem ni masih diteruskan. Jadi orang-orang yang di kaunter-kaunter fizikal di setiap daerah, kamu boleh pergi jumpa diorang di kaunter di pejabat PD ataupun kaunter-kaunter fizikal DOZEM lah. Untuk makluman juga di mana kaunter-kaunter ini kamu boleh tengok di Jabatan Penerangan Sabah punya Facebook, ada kami kasih list di mana daerah dia ada kaunter dia di mana, dan juga di Facebook DOZEM Sabah, DOSM Sabah. Di sana ada juga diorang kongsi di mana kaunter-kaunter untuk padu ini. Jadi kami pun tidak boleh kasih bantu tu masalah sebab dia masalah technical. Jadi perlu pergi ke kaunter lah. Diorang ada satu sistem yang boleh kasih lepaskan kamu punya masalah. Kemarin saya ada masalah begitu kan, tidak sampai 1 minit settle. Yes, betul. Settle pergi kaunter kan. UTC kemarin kan, UTC KK. Sekejapnya, tidak sampailah 1 minit, tapi orang bilang sekejap. Kita duduk sini bagi IC, begitu masa kita dah settle. Okey dah, dia bilang. Oh, bagusnya. Okey, jadi kita datanglah ramai-ramai untuk daftar di padu lah. Betul? Dia bilang sini kalau masih belajar umur 24 tahun macam mana? Kalau masih belajar umur 24 tahun, kamu adalah ahli isi rumah sebab kamu masih ditanggung oleh kau punya beliau. Yes, betul. Ataupun kalau kau tidak ditanggung kau punya beliau, maksudnya kakak kau lah ataupun adik-beradik. Kalau kau tinggal satu orang, kau belajar satu orang, tidak gaji, contoh tidak pekerjaan kan, kau adalah ketua isi rumah sendiri. Maksudnya kalau kau tidak beliau lah, kalau tidak yang jaga, memang kau tinggal satu orang saja. Jadi ketua isi rumah tidak perlu isi yang lain. Tapi kalau ada adik-beradik, jadikan dia orang KIR, kau adalah ahli isi rumah, begitu.
Kalau tanggungan umur 18-22 bolehkah itu? Boleh, asalkan dia masih tanggungan kamu, dia tidak bekerja, boleh kamu letak tu di bawah tanggungan kamu. Macam mana kalau apa lagi ya? Padu tiada apps macam MyStart tiada. Dia online saja. Kalau di penampang di mana kaunter kena buka? Kaunter padu. Jadi tuan online cuma isi data je lah kan, mau sahkan perlu pergi kaunter. Indah. Sebenarnya pengesahan ni boleh dibuat di dalam kamu punya online sistem tu. Cuma ada telefon yang kamu guna ataupun Tidak update, tidak diupdate Ya, dengan betul. tu sistem. Jadi dia anda boleh selfie dengan anda boleh selfie detection tu. Jadi kamu perlu pergi counter lah untuk Yes, minta tolong dia orang. Mungkin agak lambat sedikit tetapi boleh pergi sana. Lambat maksud saya jauh kamu pergi ke pasar ke apa kan. Tapi di sana saja masalah itu boleh selesai. Ya. Tapi sekejap saja tu dalam Sekejap, 1 betul. minit Macam 2 minit saya saja. kemarin tu ada Yes. masalah tu. Dia datang PUTC KK Kota Kinabalu. Bagi je nombor IC, beritahu saya untuk pengesahan ada masalah itu, dia beritahu dia punya masalah. Okey. Okey, dah settle dah. Okey, dah mohon bantuan apa nombor telefon yang boleh saya hubungi Padu. Padu ini kamu buka sejak website dia www.padu.gov.my. Situ ada semua hotline. Yes, Ataupun betul. kamu buka Dozem Sabah punya Facebook, di situ pun ada hotline dia. Kamu call sejak diorang akan jawablah apa-apa soalan berkenaan Padu di mana kaunter-kaunter dia kan macam sekarang ini kami berada di Majlis Daerah Putatan. Hari ini sampai jam 5 saja kan? Ya betul. Yes. Sampai jam 5 saja. Okey. Jadi apa dia tanya ada Padu daftar di LHDN ke? Tidak, dia satu kali saja ni online system. Ya, kamu isi di daftar di www.padu.gov.my. Kamu daftar di sini isi saja apa yang patut sana. Kamu dah apa ni isi macam salah satunya ada nama, account bank kan. Kamu isi saja automatic ada di situ. So jangan risau. Jadi ada lagi yang tanya Padu ni ada di mana saja kaunter dia. Untuk makluman kamu, kaunter Padu secara fizikal dibuka di setiap pusat ekonomi digital PD di setiap daerah dan juga di beberapa cawangan-cawangan yang telah ditetapkan oleh pihak Dozem Sabah. Ya, betul. Jadi untuk lokasi di mana kaunter fizikal ini dibuka, kamu boleh tengok senarai di jabatan Facebook Jabatan Penerangan Sabah. Kami ada share list di mana kaunter-kaunter fizikal itu sebab dia panjang banyak betul. Ataupun di Facebook Dozem Sabah. Nanti di Facebook Dozem Sabah diorang akan update di mana diorang pergi ini minggu, next month di mana. Ataupun kamu DM saja diorang akan reply lah itu admin dia akan kasih tahu di mana dia punya pergerakan dan besok di mana, lusa di mana di situ. Sebab terlalu banyak dan kadang-kadang ada update yang terkini, diorang terpaksa banyakkan tempat. Jadi itulah cara untuk meningkatkan pendaftaran Padu. Kalau tidak dapat sahkan di handphone kita, nanti bila di counter tu petugas guna handphone diorang atau handphone kita juga guna handphone diorang. Diorang ada sistem diorang ada situ. sistem sendiri. So jangan risau. Semalam di ground floor depan post office dulu. Ya ada. Profile boleh diedit lagi kak? Yes. Untuk yang profile yang untuk selepas verification kan kamu sudah hantar submit tu kan, tiba-tiba ada salah. Ada silap. Contoh gaji kamu sebenarnya 2,500 tapi kamu terletak 4,000. Contoh kan besar pula gaji. Tapi tidak sama. Jadi kamu perlu call to hotline Padu. Ada nombor dia di Dozem Sabah Facebook ataupun Facebook Padu Official. Di sana ada nombor hotline. Call saja. Hello, saya punya maklumat salah. Bolehkah kamu kasih reset tu maklumat? Nanti diorang akan bagi tahu what is the next step. Sebab boleh tu kalau maklumat salah kita boleh kasih betul, tapi kamu perlu berhubung sendiri dengan tu hotline person in charge. Jadi diorang boleh kasih ubah. Buat dengan segera lah kan, jangan dilewat-lewat sebab tu maklumat kamu bah. Macam tadi kamu ada tanya macam ada masalah kan, kamu sekarang ni kan kamu boleh tengok saja media sosial Padu Official di Facebook. Kalau kamu lihat di sini ada masalah-masalah yang kamu hadapi, kamu boleh rujuk di video-video ni. Jadi macam ini masalah KIR tu kan, jadi kami merujuk di video di sini. Jadi kamu tidak perlu tanya lagi. Kalau kamu telefon tidak akan disambut, kamu boleh refer di media sosial Jabatan Perangkaan dan juga Padu Official tu penting tu. Kamu pergi tengok saya di situ. Dan jadi ada yang tanya nih, kenapa di Kudat tuan belum update lagi? Bolehkah berurusan di DC Kota Kinabalu? Boleh. Tidak masalah. Kalau kamu nampakkan di mana-mana sejak kaunter ke Padu tu, kamu pergi saja yang paling dekat. Kalau macam tiba-tiba kamu ada di KK, kamu orang Tawau, pergi sejak di UTC KK, sana ada orang bantu kamu. Macam ditanya di Kudat,
Oh tidak pula senarai kami di Kudat. Ya. Tapi ada tuh kaunter PD di Kudat ataupun Jabatan Penerangan kamu PPD kan? PPD Penerangan boleh bantu kamu lah di set daerah itu. Profile boleh di-edit. Untuk apa nih? Sorry. Oh, untuk yang baru masuk, kami berada di Majlis Daerah Putatan sekarang ini untuk melihat bagaimana situasi pendaftaran sistem pangkalan data utama kerana banyak soalan. Jadi kami buat live ni hari untuk membincangkan soalan kamu dan menjawab soalan-soalan yang diajukanlah berkenaan dengan padu. Jadi sekarang ini belum nampak di belakang kaki tangan Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM Sabah sedang membantu masyarakat mendaftar untuk sistem padu. Itu yang kami kongsikan tadi. Untuk sistem padu ini selain daripada ada di online www.padu.gov.my, kamu boleh pergi di Pejabat Ekonomi Digital PEDI. Kamu type sejak Google PEDI Tuaran kah, PEDI KK kah kan di ataupun di UTC ada berapa UTC di Sabah? Macam ada 3-4 kan? Keningau ada? Keningau ada, KK ada kan? KK ada. Setahu ni ya. UTC. Saya lupa pula ada senar beberapa UTC dan juga maklumat-maklumat ini boleh dapat di Facebook DOSM Sabah DOSAM Sabah ataupun Jabatan DOSM DOSM Sabah dan juga Facebook Jabatan Penerangan Sabah. Di sana semua maklumat berkenaan di mana kaunter fizikal padu dan di mana kaunter PEDI dibuka. Diorang akan kongsikan secara terkini lah, terutama di DOSM Sabah dan juga Padu Official. Boleh tanya di Membakut adakah? UTC KK bila? Ada tuh, masih ada sampai besok. Membakut ada di PD Kampung Biau, Bungawan. Bermula pada 18 hingga 19 Januari ini. Masa pun sama juga jam 8 pagi sehingga 5 petang. Rasanya kita perlu baca balik lah kan kita punya lokasi jadual. Iyalah, lokasi saya baca yang 3 awal, kau baca 3. Begitulah kan? Iya, Okey, saya baca. Okey, kamu dengar sekarang Nina, kami akan bacakan di mana kaunter-kaunter PEDI dan bila dia beroperasi untuk padu ini ya. Yang pertama di Kota Kinabalu, Pejabat DOSM Negeri 15 sampai 19 Januari 2024 8 sampai 5 pagi 5 petang 8 pagi 5 petang. Lepas tu Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 15 sampai 19 Januari 8 sampai 5 petang. UTC KK 15 sampai 21 Januari 8 sampai 5 petang. Ruang Legar Survey Putatan dekat sini saja ada 19 sampai 21 Januari 10 sampailah 9 malam. Nah, panjang masa itu. Di Penampang ada satu, PEDI Babagon Penampang 18 sampai 19 Januari dan di Tuaran PEDI Kampung Tambalang Tuaran semalam. Tapi kalau kamu pergi sejak sana, dorang akan bantu kamu untuk isi tu padu. Sebab di PEDI ada orang kan? Ya, betul. Di PEDI ada kaki tangan. Jadi selain Tuaran Wan, apa lagi ada? Selain Tuaran kita berada di Papar, di Pejabat UPPM Pantai Manis bermula 16 hingga 17 Januari bermula 8 pagi sehingga jam 5 petang ni lah. Manakala di daerah Ranau di PEDI Kampung Desa Aman dan perkarangan Pentas Budaya Kundasang Ranau bermula 19 Januari sehingga 21 Januari 2024. Sama juga masa dia jam 8 pagi sehingga jam 5 petang ni. Okey, seterusnya kita berada di Beaufort. Beaufort pula adalah pejabat daerah Beaufort. Tamu Beaufort manakala pejabat daerah Beaufort itu bermula 16 hari ini. Ya, tapi pergi saja tu. Pergi saja. Okey. Dari jam 8 sehingga jam 5 petang. Manakala tamu Beaufort tu pula bermula 19 hinggalah 20 Januari 2024. Masa juga sama juga jam 8 pagi sehingga jam 5 petang. Seterusnya kita ke daerah Membakut. Membakut ada di PEDI Kampung Biau Bengawan 18 sampai 19 besok 8 sampai 5 pagi 5 petang. Di Sipitang ada di PEDI Sindumin Sipitang 20 sampai 21 masa sama juga 8 sampai 5 petang. Dan di Sandakan ada banyak tempat. Sandakan di Pejabat Operasi Sandakan 15 sampai 19 8 sampai 5 petang. Di lobi Wisma Persekutuan di bawah sana tu lah, di bawah Wisma Persekutuan Sandakan tu ada 15 sampai 19 8 sampai 5 petang. Di Harbour Mall Square Sandakan 18 sampai 19 Januari 10 pagi 5 petang. Maidin Sandakan ada 19 sampai 21 Januari 10 pagi 6 petang. Lepas itu Pasar Raya Bataras IJM Batu 6 19 sampai 21 Januari
9 pagi sampai 6 petang. Wan, share di Tawau. Okey, di daerah Tawau pula. Okey, ada orang Tawau kat sini. Okey. Daerah Tawau pula bermula di Pejabat Operasi Tawau. Okey, bermula pada tarikh 15 hingga 19 Januari 2024. Masa juga sama, 8 pagi sehingga 5 petang. Dan Pasar Tanjung Tawau bermula 16 sehingga 21 Januari 2024. Bermula 8.30 pagi sehingga jam 5 petang. Manakala di PDPPR Seri Balung 17 hingga 18 Januari bermula 8.30 pagi sehingga 5 petang juga. JT Belimbang, Belimbang Pulau Bumbung Sempurna bermula 18 hingga 19 Januari 2024. Sama juga jam 9 pagi sehingga jam 5 petang. Manakala di PDPPR Seri Apas 19 dan 20 Januari. Sama juga masanya 8.30 pagi sehingga jam 5 petang. Dan di Dewan Seri Balimbang Pulau Bumbung Sempurna juga bermula 20 hingga 21 Januari 2024. Itu pada jam 9 pagi sehingga jam 4 petang ni. Okey, seterusnya di daerah Keningau. Okey, orang Keningau, ada orang Keningau di sini. Okey, orang Keningau, Pejabat Operasi Keningau bermula 15 sehingga 19 Januari, bermula 8 dan juga 5 petang. Pejabat Daerah Keningau 18 sehingga 19 Januari 2024. Sama juga masa dia tadi 8 pagi sehingga 5 petang. Dan seterusnya Kampung Rizab Kampung Rizab Lambaga Apin Keningau bermula 20 Januari 2024, 8 pagi sehingga 3 petang. Okey, Lahad Datu pula. Baiklah, sebelum Lahad Datu ini saya ingin menjawablah, ada 8 orang menanya padu itu apa. Explain dulu padu itu untuk apa. Silna 1 2 3. Baiklah, secara ringkas ya saya kongsikan kepada kamu yang menonton sekarang ini. Padu ini sistem online, dia bersepadu. Semua bantuan, subsidi, insentif, bantuan-bantuan kepada rakyat yang dulu kamu terima, sekarang ini dah dalam satu sistem saja. Kerajaan mau update dia punya sistem, tapi sistem itu kamu sendiri yang update. Jadi kamu yang menentukan nanti kamu dapat bantuan apa berdasarkan maklumat yang kamu isi. Contohnya kalau ketua isi rumah, ahli isi rumah, berapa gaji kamu, berapa orang anak yang sekolah, berapa anak yang sudah belajar ataupun sudah bekerja. Jadi di situ setiap individu akan terima bantuan yang tepat dan bersasar. Maksud dia tidak lagi bantuan yang bertindih dan tidak lagi orang yang tercicir daripada bantuan. Jadi benda ini simple saja. Kamu masuk di www.padu.gov.my. Kalau tidak dapat masuk, kamu pergi tu pusat ekonomi digital di setiap daerah ataupun di pejabat daerah ataupun di mana-mana kaunter fizikal yang dibuka oleh DOZEM. Kalau handphone kamu tiada internet ataupun handphone kamu rosak di kampung-kampung, boleh pergi di kaunter-kaunter ini. Di mana kaunter itu? Di situlah kami baca tadi panjang-panjang tuliskan. Tetapi kalau kamu termiss, ada senarai kami kasih kongsi di Facebook Jabatan Penerangan Sabah dan juga Facebook DOZEM Sabah. Diorang update di mana kaunter-kaunter padu ini supaya membantu terutama masalah EKYC, masalah handphone kamu tidak boleh dictate ataupun tidak update, yang tidak boleh kasih ambil gambar selfie. Itu siapa-siapa yang isi dia tahulah itu di hujung sekali ada pengesahan, banyak yang ada masalah itu, sebab itu ada kaunter kita. Jadi padu ini seperti cakap tadi, dia sistem untuk kasih bantuan kepada kamu, subsidi kepada kamu secara bersasar. Okey, sebelum itu kami pergi dulu di Lahad Datu. Ada kaunter di Lahad Datu di Pejabat Operasi Lahad Datu 15 sampai 19 Januari, 8 pagi sampai 5 petang. Majlis Daerah Lahad Datu 16 hingga 19 Januari, 8.30 sampai 5 petang. Dan PD Layung Industrial 18 sampai 19 besok, 8.30 pagi sampai 5 petang. PD Sepagaya 18 sampai besok, 8.30 sampai 5 petang. Dan Pasaraya Ekonsef Lahad Datu 20 sampai 21, 9.30 pagi sampai 5.30 petang. Dan yang terakhir dalam list kami yang kami ada di Kota Marudu, Pejabat Operasi Kota Marudu 15 sampai 19, 8 pagi 5 petang. PD Kampung Tandi Kota Marudu 17 sampai 18 hari ini sampai 5 petang. Survey EG Mall 20-21, 9 pagi sampai 8 malam.
Tuaran adakah Putatan bila? Okey, explain dulu. Okey, terima kasih sudah. Okey, faham. Thank you info, sama-sama. Jumpa lagi sini. Tadi tempat live sana mandak apa ini? Kota Belut tiada kah? Ada. Okey, untuk makluman, tadi kami sudah baca semua list-list yang counter physical dan pedi untuk padu ini. Jadi untuk maklumat berkenaan di mana ini counter pedi di mana, padu ini counter dia di mana, ada di Facebook Jabatan Penerangan Sabah. Kami sudah share list dia dan juga di Dozem Sabah. Dorang akan update di mana dorang akan pergi minggu ini, bulan ini, hari ini. Jadi jangan risau. Kalau kamu tidak tahu, pergi saja di Pusat Ekonomi Digital, Google saja di mana pedi di daerah masing-masing ataupun minta bantuan di pejabat daerah kerana semua agensi akan membantu masyarakat untuk mengisi ini padu. Jadi jangan risau. Kami risau sekarang ini yang di kampung. Sebab di kampung kan tiada lain internet kamu kan, kami faham juga itu. Jadi perkara itu sudah diambil kira, diambil maklum oleh pihak atasan. Jadi itu akan di postmortem nanti. Tetapi sekarang ini kalau di kampung-kampung dorang akan masuk juga itu, next month akan dipergiatkan lah dengan Dozem. Ada jodel baru dia. Kalau tidak daftar padu, Kalau tidak dapat, yes, dia begini. Kalau tidak daftar padu untuk tahun ini dan tahun depan kamu masih juga tidak mau mendaftar, jadi bantuan itu mungkin akan sukar pergi kepada kamu. Sebab sekarang ini bantuan dorang guna ni sistem, tiada lagi manual yang isi-isi borang. Jadi bantuan-bantuan inilah yang nanti contoh bantuan belajar kah, bantuan bencana kah apa kan, ataupun STR kah, bantuan tahunan daripada kerajaan sara hidup. Jadi dorang akan salurkan melalui ini sistem sistem padu. Tetapi kalau kamu tidak isi, kerajaan bukan tiada maklumat kamu, sebenarnya ada tetapi tidak update. Contoh, gaji kamu 2 tahun yang lalu 1,800, tapi tahun ini rendah lagi 1,400 ataupun naik lagi 2,004. Begitu. Jadi maklumat itu yang kerajaan mau tengok. Dorang ada tapi tidak update. Ya, sebab sekarang ini dorang mau update balik. Sama dengan sebab itu padu ini dibangunkan bersama dengan Jabatan Perangkaan. Sebab secara tidak langsung dorang akan kira kamu punya maklumat-maklumat itu. Bang, apa itu padu? Padu ini untuk apa? Siapa yang layak dapat padu? Dorang boleh layari lah web kan? www.padu.gov.my. Okey, kamu boleh nampak di situ kalau kamu ada rasa ragu-ragu, kamu rasa macam kemuskilan di situ, kamu boleh masuk sana web, kamu nampak sana ada beritahu pengenalan dia, objektif sana, macam mana keselamatan dia, dijamin atau tidak, kamu boleh nampak. Yang penting kamu follow media sosial rasmi Jabatan Dozem kan, dan juga Jabatan Penerangan sudah pasti. Jabatan Penerangan kita akan secara kemas kini jadual-jadual yang di mana yang ada berada di konten-konten yang akan diadakan lah. Okey. Yang paling penting untuk mendaftar padu perlu IC dan perlu IC kamu lah. Perlu IC supaya ketua IC rumah nanti dia boleh ambil gambar kamu punya IC dan selfie kamu muka. Hari itu dah isi sekali scan QR tidak dapat lah. Kenapa ya? Dia itu masalah dia sekarang ni bukan yang scan muka tu. Sekarang ini banyak pengguna pendaftar yang ada masalah itu. Sebab itu Dozem Sabah dia buka kaunter fizikal di Pejabat Ekonomi Digital PEDI di daerah masing-masing dan juga di kaunter fizikal yang dorang bawa sendirilah untuk Dozem. Jadi untuk setiap kaunter fizikal ini dorang boleh bantu masalah QR scan itu. Jadi pergi di sana, maklumat di mana tu kaunter, PEDI tu di mana, kamu boleh Google ataupun cari di Facebook Dozem Sabah ataupun Jabatan Penerangan Sabah. Ini web dia. Ini website dia. Boleh daftar secara online ataupun secara physical di counter. Ada cara-cara macam mana mau daftar. Kamu klik sini, lihat video dia bilang. Kamu klik sana, lihat video untuk semua profile. Kemas kini pun kamu klik video tu, kamu tengoklah video-video macam mana kalau kamu kurang pasti kan. Banyak sini kalau kamu tengok macam pengenalan padu tu, objektif padu ni, matlamat padu. Kamu layar saja laman web www.padu.gov.my. Kamu klik tu di web www.padu.gov.my. Jadi kamu klik sana, kamu akan nampak sana sebarang jawapan pertanyaan kemuskilan kamu boleh terjawab di situ. Betul.
Jadi ada lagi yang tanya nih, sebelum ini saya dengar-dengar Syah, tapi tidak pasti, tidak tahu sangat apa nih padu. Jadi saya kasih ringkas saja. Dulu bantuan-bantuan yang kamu terima, yang dulu mungkin ada yang lebih lagi kamu akan terima. Ataupun bantuan-bantuan yang sebenarnya kamu tidak layak, tapi ada bantuan lain yang kamu layak. Untuk sistem padu inilah yang kasih tahu nanti mana bantuan yang layak untuk setiap individu. Kalau kamu bujang, sudah kawinkah, ataupun tiada mama, tiada beliau yang meninggal dunia sudah kan. Jadi ada bantuan-bantuan khusus nanti yang kerajaan akan perkenalkan nanti, dorang akan salurkan melalui sistem yang kita update. Jadi kalau kamu tidak update, kerajaan tidak tahu apa yang terjadi dengan kamu sekarang ini. Kamu masih single kah? Kamu sudah kawin kah? Yang begitulah. Jadi sekarang ini kita digitalkan. Kita memudahkan kerja. Tidak mau lagi isi-isi ini borang. Semuanya di hujung jari kamu. Ketua keluarga sejakah yang mau daftar ini? Suami istri ke perlu daftar? Tidak. Begini kalau saya suami, ada istri saya daftar sebagai ketua isi keluarga. Di bawah saya ada bini saya dan anak saya 4. Istri saya, dia perlu mendaftar juga sebagai ahli isi rumah dan tiada tanggungan dia lah anak dia itu. Dia sebagai ahli isi rumah supaya nanti dia juga dapat bantuan, laki dia pun dapat bantuan. Nah begitu. Kalau dia tidak suami, dialah yang jadi ketua isi rumah. Yang ibu itu tadi, yang istri lah yang begitu. Jadi setiap individu yang berusia 18 tahun ke atas perlu mengisi ini padu. Seandainya kamu suami, istri ataupun bujang, tidak lagi tinggal bersama keluarga, pun perlu mengisi padu, termasuklah pelajar di university yang berumur 18 tahun ke atas. Ada juga soalan yang tanya, kalau saya umur 17 tahun, saya tidak mak, tidak bapak, saya kerja sendiri sudah. Jadi yang itu kamu perlu pergi di kaunter padu. Itu dorang sejak yang boleh isi itu sistem, sebab tiada pengkhususan dia. Oh begitu, saya tahu sudah. Sekarang saya pergi Google. Oh begitu Google. Jadi istri wajib isi juga lah. Iya wajib isi ini padu sebelum 31 Mac. Jadi ramai yang tanya kami, kalau lepas 31 Mac apa jadi? Jadi kami tidak dapatlah bantuan. Tidak. Selepas 31 Mac, tempoh tersebut kerajaan akan guna untuk menilai bagaimana sistem ini, berapa ramai yang sudah daftar. Jadi dorang boleh kasih calibrate semua bantuan-bantuan ni. Tetapi selepas 31 Mac, sistem ini akan diteruskan. Maksudnya akan lebih ramai masyarakat yang mendaftar supaya bantuan-bantuan akan lebih banyak dapat ke kamu. Jadi dia akan berterusan, cuma ada tempoh masa tertentu dia akan cut off. Cut off maksudnya dia akan stop dulu, nanti dia buka balik. Nah begitu. Macam dulu kan kita ragu-ragu dengan sistem MySejahtera, tapi sekarang kita guna juga untuk booking cabut gigi di klinik saya guna tuh. Jadi jangan ragu-ragu, sistem padu ini selamat sebab dibangunkan in-house ataupun dibangunkan sendiri oleh orang kita, rakyat Malaysia di Kementerian Ekonomi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia lah begitu. Jadi saya rasa itu saja kan kita boleh kongsikan ataupun Wan ada lagi? Okey, setengah itu saja kita dapat kongsikan kita punya untuk mengenai padu. Tapi kita ada info menarik seperti Majlis Pemasyuran Kinabalu Geopark sebagai Expo Global Geopark ataupun JGP kan ni. Okey, dan juga pelancaran akan panggil Jubli Intan Taman-Taman Sabah Jublai pula. Okey. Ni nampak ni. Okey, bermula pada 19 hingga 20 Januari 2024 di dataran Kota Belud, Sabah. Oh, di KB? Ya. Saya dah pernah pergi KB. Jauh kah? Boleh tu. Jauh kah KB? 1 jam lebih je. Dari KK? Naik kereta? Ya. Naik kereta lah, okey sikit. Kan kita naik airport pula. Ya, dah. Boleh. Ada airport kah di KB? Ya dah, kita naik bukit saja sampai dah. Di restoran tu kan? Saya belum pernah pergi KB, hopefully one day lah saya pergi Majlis Pemasyuran tu pada 19 hingga 20 Januari ni di dataran Kota Belud ni. Okey, apa lagi kita ada? Apa ni lagi ya? Sekejap. Oh ya, kita share darah ni. Darah, Jualan Madani lah. Okey, Jualan Madani. Okey, Jualan Madani ni ada di okey, kamu boleh layari laman web Famas Facebook Fama. Jadi kita akan lihat jualan Grup Madani ini bermula 18 Januari 2024
4 hari Kamis ni bermula pada jam 9 pagi. Kamis ni, Ya. hari ni. Ya, hari Besok. besok. Besok sampai. Hari ni besok sejak Oh, jam besok 9 sejak. pagi hingga 2 petang di Agro Bazar. Oh ya, ada bazar sudah. Warung Penyu Ecang Pekan Kuala Penyu. Okey. Barang keperluan harian yang perjabatan hingga 10 hingga 30%. Macam biasalah kan kalau Agro Madani ni Jualan Madani tu Murah okey, lah kan? Murah lah kalau kita lihat sana. Okey. Apa lagi kita ada untuk share? Okey. Tahulah dia orang tu nanti tengok di Facebook ya, ada kan. tengok saja di Fama Sabah. Saya tahu kamu ada info yang menarik lah. Okey, jangan lupa daftar ramai-ramai untuk padu ni. Satu bah yang darah tadi. Oh, darah. Okey, darah mana darah tu? Ini. Oh, Ini nah, saya baca. Okey. Okey, sebelum kami akhiri kami punya segmen TikTok di Japan Sabah petang Ya. ini. Oh, tidak boleh berbuka. Lah, tidak boleh pula. Cepat. Coba. Sabar. Habis ini saya kongsikan kepada kamu apa saja informasi dan juga event-event yang berlangsung di Sabah hari ini, minggu ini dan bulan ini. Kalau ada sebarang soalan boleh DM di Jabatan Penerangan Sabah punya Facebook. InsyaAllah admin kami akan coba membalas dan juga mencari jawapan lah untuk kamu sebarang kekeliruan ataupun tentang sesuatu masalah yang berlaku lah. Bukan masalah keluarga masalah mengenai sistem padu ini. Ya. Okey, darah. Okey, ada juga program derma darah bertempat di Balai Bomba dan Penyelamat Lintas besok jam 10 pagi. Orang ramai dijemput hadir. Dia ada derma darah, cabutan tiket bertuah, voucher penginapan di Ming Garden Hotel. Di mana itu? Lepas tu barangan elektrik, hamper dan wang tunai. Nah, besok jam 10 pagi di Balai Bomba. Oh, pergi sana derma darah mungkin kamu dapat penginapan percuma di Ming Garden Hotel. Itu kan. Jadi isitulah tu informasi daripada unit perubatan transfusi Hospital Queen Elizabeth. Jadi saya rasa itu saja kita dapat yang kongsikan. Jumpa pada minggu depan. Pastinya info-info menarik dan juga yang penting padu tu. Oh, ada soalan. Untuk bujang, Yusmawati Omar, untuk bujang tadi saya nampak soalan ini. Untuk bujang kena isi juga tu padu. Yes. Macam saya bujang. Saya belum kahwin tapi saya ada mama. Jadi mama saya di bawah tanggungan saya. Jadi dalam sistem itu saya adalah ketua isi rumah, di bawah saya ada mama saya dan adik saya 2 orang. Tetapi kalau yang bujang, yang contoh mama dia ditanggung oleh kakak dia, adik dia ditanggung oleh kakak dia satu lagi. Jadi dia tak ada tanggungan, dia masih ketua isi rumah untuk dia sendiri. Begitu. Jadi dia bukan ahli isi rumah. Nah, begitulah. Kalau dia ahli isi rumah, dia perlu ada ketua isi rumah untuk isi nama dia sebagai tanggungan. Jadi itulah begitu. Sorry baru masuk. Padu ini untuk apa sebenarnya? Okey. Kami mau kasih end live sudah tapi saya simpan saya jawab kamu punya soalan. Padu ini sebenarnya sistem online, sistem yang disatukan bah. Macam dulu kan bantuan-bantuan kamu yang kamu dapat dulu STR dan begitulah kan. Bantuan untuk ibu tunggal kah, bantuan belajar kah ataupun bantuan untuk orang miskin kan begitu. Diorang akan kasih selaraskan dalam ni sistem padu. Kalau kamu tidak update nama kamu, gaji kamu, di mana kamu kerja, bukan mungkin tidak dapat lah, tapi susahlah kerajaan mau diktek apa bantuan yang sepatutnya kamu dapat. Mungkin lebih banyak lagi bantuan kamu dapat sebab kan kalau kamu isi ni bantuan sistem padu, dia tanya bah, kamu pergi kerja berapa jauh? Mungkin tu untuk subsidi mungkin kan. Jadi isilah padu ini ya. Isi saja di www.edu.gov.my ataupun di kaunter di daerah masing-masing. Macam mana saya tidak kerja? Balu, macam mana mau mohon? Oh iya, yang balu maksud dia isteri kematian suami kan. Untuk yang kematian suami, kamu tulis kamu sebagai ketua isi rumah gitu. Dan kamu tidak kerja kan? Ya betul. Tapi kamu ada anak di bawah, ada 3, 4, 5. Isi saja kamu ketua isi rumah, isi anak-anak kamu, dan disitulah nanti kalau tidak kerja, kasih tahu tidak kerja, tidak gaji lah kan. Jadi di ruangan padu itu juga dia tanya, kalau kamu tidak kerja, jadi mana dapat duit? Ada bantuan kan sebelum ini? Jadi dia akan isilah bantuan dari mana? Dari kebajikan berapa ratus ataupun Baitumal. Di situ ada tuh dia tanya supaya nanti senang dia kasih bantuan kepada kamu walaupun kamu ibu tunggal ataupun kamu satu orang balu kan tiada anak juga misalnya.
Jadi bantuan itu akan disalurkan dengan maklumat yang kamu isi. Jadi jangan risau. Kalau handphone kamu rosak, tidak boleh pakai ataupun internet tidak kuat lain dia, pergi di UTC ataupun di pejabat PD setiap daerah, ataupun kamu cari saja Facebook Dozem Sabah. Di sana ada semua kaunter-kaunter padu yang fizikal. Kamu boleh datang, ada orang akan tolong. Macam di belakang saya ini. Dorang tolong kamu, jangan risau. Oh, terima kasih. Sama-sama. Oke, saya rasa sedangkan itu saja. Kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang minggu depan hari Rabu. Seperti biasa di TikTok Jabatan Penerangan Sabah bersama dengan kami semua ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam Malaysia Madani guys. Bye.